pentadbir di College University Islam Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It really is an honor, alhamdulillah, and thank you to our Master of Ceremonies, Dr. Muhammad Noor, for that very short introduction, alhamdulillah. Jadi saya pun tak sangka juga sebenarnya bila dijemput di sini. Ini semua memang takdir ilahi, memang tak plan pun, saya pun tak pasti macam mana saya dapat dijemput di sini dalam sehari dua ni. Maklumlah mungkin teman ni dah tengah sesat, tak dapat balik rumah. Jadi timbalan rektor dapat kidnap teman ni. So, tapi memang Masya Allah, disebabkan oleh PKP ni, saya nak ke tak, selalu kalau saya mulakan perbicaraan saya ni, saya selalu mulakan dengan kemaafan. Sebab logat saya tak nak katalah karat berbenur. Maklumlah teman masih lagi di perantauan, hakata ila akhiri. Tapi kali ni dah tak boleh nak bagi excuse tu. Dah berapa bulan di Malaysia, jadi patut dah bahasa Melayu teman dah mantap lah. Jadi tapi walaupun begitu, kalau bahasa saya masih lagi karat-karat, jadi mohon maaf, ampun, insya-Allah. Dan di sini it's quite interesting sebab saya on the way to College University ni, saya datang daripada Perak pagi ni, dan saya dalam board of University Sultan Azlan Shah di Bandar Diraja Kuala Kangsar, alhamdulillah. Bila saya dalam kereta tadi, tak sangka pula timbalan rektor pun dapat berhubung nak minta kebenaran daripada counterpart dia di Universiti Sultan Azlan Shah, Tuan Haji Anas. Dan dari situ saya baru belajar lah yang Universiti Sultan Azlan Shah dan College University Islam Selangor ni seakan-akan dalam bahasa Arab kita panggil tau aman. Tapi masalah dengan tau aman ni, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, maknanya Siamese twins. Universiti Sultan Azlan Shah dan College University Islam Selangor, macam kembar. Tapi saya fikir yang ini tak boleh jadi Siamese twins, bukan tau aman. Ini mungkin Malay twins, kembar Melayu. Dia mungkin kembar Melayu ni dia ada singit sikit. Dia tak persis kena 100% yang lagi satu ni macam ni, yang lagi satu pun macam tu. Sebabnya saya pun terkejut tengok Universiti Sultan Azlan Shah dengan College University Islam Selangor. Sebenarnya dulu bila ditubuhkan College University Islam Selangor 25 tahun yang lepas, ini baru saya dapat tutorial dalam kereta daripada timbalan rektor mengaji dengan Tok Guru tadi. 25 tahun anniversary. Tetapi bila College University Islam Selangor ditubuhkan, namanya College Islam Selangor Darul Ihsan, aka also known as KISDAR. Jadi saya pun realize, subhanallahal-azim, ini basirah yang datang daripada ilahi. Sewaktu dulu sebelum Universiti Sultan Azlan Shah dipanggil Universiti Sultan Azlan Shah, juga dipanggil College Islam Darul Ridwan. Jadi College Islam Darul Ridwan once upon a time was called also KISDAR. Jadi dua-dua ni kembar, tapi bukan kembar Siam. Dia kembar Melayu. Ada beza dia singit sikit tu, macam menara condong dekat Teluk Anson. Sebabnya KISDAR kami di Perak start lambat sikit daripada KISDAR yang ada di Selangor. Dan bukan saja itu, dah lah start lambat pula tu KISDAR di Perak. Lepas tu dia dah naik pangkat, dah jadi universiti. Sebelum pula KISDAR yang tua jadi universiti. Ini masih lagi tadi Dato' Rektor masih mendoakan dapat syafaat dah jadi universiti. Jadi timbalan rektor dalam kereta tadi kata, ini apa usas tu, itu hebat dia punya syafaat tu tinggi. Tawasul sampai mana? Dengan aulia mana, dengan solehin mana dapat apa kurniaan doa dapat jadi universiti contohnya. Tapi memang ini bukan kembar Siam. Ini kembar Melayu. Sebab kenapa? Walaupun Universiti Sultan Azlan Shah, atau saya selalu suka panggil Azlaniyah, macam kalau di Bandar Diraja Kuala Kangsar kita dah ada Idrisiyah, dinamakan akan baginda almarhum Idris
Al-Awwal atau Idris yang pertama, Idris the first. Madrasah Idrisiah sekolah pondok yang terkenal di Melaya pada masa itu, dan sekarang Madrasah Idrisiah. Dan sini Masya Allah Universiti Sultan Azlan Shah jadi Jamiah Azlaniyah. Sebab kalau orang Arab dia tak faham akronim USAS, nak eja pun makhraj atau tajwid tak betul. USAS ke macam ni eja dia, USAS ke USAS ke, ada ya ke, ada alif ke, hamzah qata ke, dia pun dan ni tak ada makna USAS. Tapi Azlaniyah insya-Allah adalah nama almarhum Sultan Azlan Shah, di mana wadi' universiti itu. InsyaAllah kita mohon doa seperti mana Madrasah Idrisiah tiap-tiap kali orang guna markas atau universiti atau madrasah itu. Dan selagi itulah amal jariah, sedekah jariah almarhum baginda insyaAllah dapat kecing dalam kubur. Alhamdulillah. So itu Azlaniyah. Alhamdulillah untuk orang Arab kalau tak faham apa itu Ustaz. Tetapi ini Universiti Sultan Azlan Shah dengan anak muridnya cuma 7,000 orang. Dengan programnya cuma 44 program. Saya baru dapat brief oleh timbalan rektor atau timbalan naib chancellor pula tu di Universiti Sultan Azlan Shah. Universiti lagi kecil, lagi muda tapi dah jadi universiti. Kalau kita bandingkan dengan College University Islam Selangor, ada 8,000 anak murid saya difahamkan dan 77 program. Subhanallahazim. What an unequal world. Ini semua dalil syafaat, tawasul. Jadi subhanallahazim. Jadi di sini kita harus insaf, di mana College University Islam di sini sebenarnya memang sudah ada lebih potensi, belum actualize lagi untuk jadi universiti, sebab you dah lebih daripada Universiti Sultan Azlan Shah, lebih daripada USAS, lebih daripada Azlaniyah. You sebenarnya dah boleh jadi universiti. Jadi mungkin kerana ada delaynya College University Islam Selangor nak jadi universiti, mungkin disebabkan oleh kita nak kena perbetulkan sikit DNA itu, dari segi mungkin nak kena betulkan, mungkin macam Datuk Rektor tadi mention, visi wakaf itu sendiri. Jadi di sinilah I thought Masya Allah memang sangat berbesar hatilah teman, Alhamdulillah dijemput pada hari yang mulia ini. Sebabnya kemuliaan itu adalah kerana ini rupa-rupanya adalah majlis sohbah yang pertama diorganiskan oleh universiti ni. Okay, 99% or 90% je tadi tak bahasa baku fully, because tadi ada diorganize kan, bukan bahasa Melayu. Sorry, tak pas SPM teman tak ada SPM. So I'm really honoured, because this is technically your first Senate punya meeting, in a sense, your first deanship punya meeting, your first administrative punya meeting keluar daripada Zoom. Dah terlampau banyak sangat Zoom meeting, dah pening kepala Zoom tu. So nak kena keluar juga. Alhamdulillah keluarlah katak daripada tempurungnya. Semua tu yang kita pada hari ini, tariqatuna as-suhbah wal khairu fil jamaah. Cara kita, method kita adalah inilah persahabatan, suhbah, collegiality, atau kalau di Oxford kita panggil fellowship. Sebab Oxford tu kalau jadi profesor dia dah jadi fellow dah, for example. Jadi orang tanya apa maksud fellow? Fellow maknanya itu, maknanya you dah jadi permanent staff in the university. You dah pangkat basically at that level of professor where you have tenure already. Otherwise you cannot be a fellow. You be just a lecturer or like visiting punya scholar or something like that, yang ada fixed term, for instance. So tariqatuna as-suhbah, memang our way, our path is one of fellowship. Wal khairu fil jamaah, tetapi membuatkan benda yang amal yang baik secara kolektif, secara jamaah. So kalau orang tengok cerita Star Trek tu, the Borg, is in the collective. So it's beautiful, alhamdulillah, bila kita duduk berkampung, berkecimpung dalam kita punya Zoom, daripada rumah dah tak tahan. At last today, finally dah keluar daripada lubang cacing masing-masing. And today for the first time, alhamdulillah, dapat bertemu bersemuka, dan dengan alhamdulillah syarat-syarat, bukan syarat solat atau rukun solat, tetapi syarat dalam dunia ini, alhamdulillah, untuk jaga perintah kawalan pergerakan. So I'm great, So I when I call my family every day on not Zoom, tak mau orang dengar apa kita cakap. So on WhatsApp call or something, dia orang notice that my Malay has become markedly better. Sampai kan bila teman duk cakap dengan anak-anak teman ni, so,
Ni cakap bahasa Melayu ni Rafi'i, cakap bahasa Melayu sikit. Ramli cakap bahasa Melayu, jangan cakap Melayu. Yang paling susah tu yang my youngest daughter Juwairiyah. Langsung tak dia langsung tak mau cakap bila dah cakap bahasa Melayu. Ini antara saya nak kidding myself lah. Hikmah dapat tersandar dan tersangkut di Malaysia, alhamdulillah. Jadi hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, I will not be long. I will be very very short, very simple basically. The point that I want to make, especially because sebenarnya itulah saya bila datang sini tak diberi topik to speak except for bila dititah lah oleh our rektor tadi, and dia lah raja kamu semua di universiti ni. Cuma bezanya raja ni bukan raja mutlak. Dia raja berperlembagaan, bukan saja raja berperlembagaan tetapi raja bersenet, berdekan, dan ada banyak check and balance power dia. Alhamdulillah. Jadi di situ kita sama-sama membina insya-Allah institusi ini supaya one day College University Islam Selangor akan jadi seperti University Sultan Hassan Shah, di mana saya pun I'm honoured lah when Dato' Rector has invited me to be more active I think in this university, and I think he will be able to make an announcement soon. He will make his announcement when he can, so that I will be involved in both insya-Allah. Tahu Aman, iaitu universiti dan college universiti yang kembar Melayu ni, bukan kembar Siam. Satu universiti lain satu kembar. Satu college university. So when I came here, I asked the Timbalan Rektor, and tadi of course I had the opportunity. Saya terkejut, kesian masya-Allah anak-anak murid yang ada pun dapat hanya jumpa di masjid, dan saya diminta beri tazkirah atau pengisian yang ringkas tadi di masjid bila saya jumpa tulab kuis. Wah, nama kuis. It's not Z. Kalau Z maknanya takut kalau orang yang pergi kat sini every time dia nak main kuis saja, nak kena tanya apa maksud tu. So, tapi ini penting sebab when I said to the students tadi, jadi saya tanya Timbalan Rektor dalam kereta bila saya dapat tutorial dengan Timbalan Rektor, apa moto College University ini. Jadi saya diberi informasi pemangkin tradisi ilmu. Tiba pula lepas saya dah bagi pengisian tadi, jadi saya syarahkan moto pemangkin tradisi ilmu itu, iaitu pemangkin tradisi ilmu. Pemangkin ni maknanya a catalyst. Maknanya kalau dalam bahasa Inggeris ada istilah, makna istilahi dia, a substance when added to a reaction increases the rate of the reaction without consuming itself. Itu istilah dia. Macam mana nak terjemahkan? Substance bahasa Melayu apa? Kita ada fakulti apa tadi? Tak ada fakulti sains ni. Substance. Dato' Rektor tolong saya. Substance. Bahan. Bukan substance, itu bukan bahasa Melayu tu. Substance. Satu bahan yang diletakkan dalam satu proses yang boleh mencepatkan proses itu tanpa bahan itu hilang diri dia sendiri. Something like that. Tanpa bahan itu hilang keupayaan dia, tanpa bahan itu hilang kekuatan dia. Hakaza ila akhiriha. Very interesting. Itu your original motto, pemangkin tradisi ilmu. Jadi saya was explaining to the students, ini maksudnya that you are students in this great educational institution, because you should see yourself as a catalyst, as a pemangkin. That when you pemangkin tradisi ilmu, that means like this catalyst, dia tanpa menghilang dia punya minyak sendiri, dia boleh menerangkan dunia itu. Macam Al-Azhar. Tadi we were in not Jami' Al-Azhar tapi Masjid Al-Azhar, alhamdulillah. Menyuluh, tapi masih menyuluh tanpa hilangkan jati diri itu, tanpa lupa diri sendiri, alhamdulillah. Itu maksud pemangkin daripada konsep Islam, daripada tradisi kita yang kita tak harus lupakan. Jadi I was saying to the students that you need to know why you are here, because you are pemangkin. When you leave this university after dah 4 tahun atau 3 tahun, barulah kita faham apa maksud tradisi ilmu. Itu yang dia orang tengah mengaji itu, nak tahu apa tradisi ilmu. Tetapi mereka must not lupa diri to know that from day one they are pemangkin. That's the mission of their life as a student in this university, in this great college university. Tapi once they finish, hopefully dia orang dah faham apa itu tradisi ilmu, so that dia orang jadi memang betul-betul bil fi'l, actualizekan maksud. Dia orang boleh jadi pemangkin tradisi ilmu itu. Dah letih syarah matan moto College University Islam Selangor pemangkin.
tradisi ilmu ni, bila teman lalu kat depan bangunan rektori tu, tiba pula nampak dekat luar ni tulis peneraju tradisi ilmu. Subhanallahal azim. Jadi teman tanyalah teman rektor tadi, apa ke ni? Ada kaul jadid dengan kaul qadim ke? Ada moto yang ada perbezaan pendapat fiqah, ada perbezaan pendapat moto khilaf antara ulama di sini ke? Jadi saya pun termamu garu kepala. Selepas dengan ikhlasnya, bukan pun tok guru, saya memang student, duk tengah baru mengaji dengan tok guru dalam kereta tadi. Moto apa? Pemangkin tradisi ilmu. So bila sampai dekat keluar bangunan rektori, peneraju tradisi ilmu. So sanad tak betul ke? Ataupun ini mazhab lain. Jadi hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, the reason why I bring this point is because bila kita nak maksudkan, nak fahamkan tradisi ilmu itu, kalau dalam tradisi Islam, dan di sinilah kekagumannya bila saya mengajar di University Oxford, antara ciri yang paling bukan saja terkenal, tetapi antara ciri, syarat, rukun tempat seperti Oxford itu yang menjadikan Oxford hebat adalah mereka takkan lupa tradisi mereka. Tak kisah mana mereka berada, dari mana mereka mula, mereka takkan lupakan daratan. Itu yang saya sebagai seorang Islam kagum, di mana universiti di barat yang profesnya, maknanya syahadahnya bukan Islam, yang respect dengan hormatnya pada tradisi. Ni maksud, saya tengah syarah lagi ni. Peneraju ke pemangkin, okey, kita tunggu dulu situ, ada khilaf. Kalimat yang kedua dalam moto ni, tradisi. Yang Oxford punya respect of tradisi. Jadi saya gaduh kepala. I'm so sorry Dato' Director, tak tahu mazhab Dato' kaul jadid ke, iaitu opini yang baru ke, atau kaul qadim, opini yang lama. Opini daripada bahasa Indonesia. Pendapat yang baru ke daripada pendapat baru. Pendapat baru ke daripada pendapat lama. Ini bukan pendapat daripada Imam Syafi'i ya. Ini pendapat yang ada perbezaan pendapat di College University Islam Selangor. Iaitu bila nak bahaskan moto College University ni, peneraju tradisi ilmu ke ataupun pemangkin tradisi ilmu. Jadi untuk saya lah, kalau saya boleh katakan di sini, saya belum lagi jadi warga kuis yang sebenarnya, sebabkan saya orang luar. Tetapi saya pun kalau orang dalam boleh tanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalam salafus soleh kita. Barang siapa yang kenal diri sendiri, maka barulah dia boleh kenal dengan Tuhan. Maknanya barulah boleh dia kenal dengan hakikat, dengan hak begitu. Jadi kalau kita tak respect our own tradition, how can we achieve the greatest heights that we want to achieve? Is a nasihat that I learned from Oxford. Tempat yang bukan orang Islam itu. The way they, walaupun universiti yang terkenal di dunia, yang at the peneraju, at the forefront, at pioneer of science. Sekarang dia working on the virus punya vaccine. Of course, Russia dah mendahului kan. Kita tengok whether it works or not. But there is the Oxford vaccine. Oxford ni a bit orthodox. Whatever insyaAllah it comes up with will always work. Kita not sure lah kalau Russian punya vaccine tu will work. Tapi kita doakan lah semua vaksin will work. Anyway, Alhamdulillah. Kita semua perlukan. So, saya tersebar hati lah bila tengok di universiti ni kita dah boleh tukar motor tu halfway or maybe more than halfway. Jadi di situ is satu persoalan saya. We need to ask ourselves, jati diri kita, adakah kita mantap man arafa nafsahu kita? Adakah kita sure about ourselves? To the point where, because maybe if we are not sure about ourselves, kita ada kecelaruan minda kita. Then maybe because of that, halfway tu kita dah tak sure kita mission universiti ni apa, sampai tukar motor. Di University Oxford, dia punya motor sampai hari ini, daripada tahun 1274 or 1260 or even a bit earlier, has always been daripada kitab Samawi, iaitu kitab Az-Zabur, antara salah satu kitab yang kita pun tahu antara kebenarannya. Bila motornya tidak bertukar for more than 700-800 tahun. Dominus Illuminatium mea. The equivalent kalau dalam ayat Al-Quran, surah Taha, Rabbi zidni ilman. The Lord is my light. Kan dalam bahasa Inggeris, dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilman. Tuhanku,
tambahilah ilmu daku. Masya Allah. Jadi bila college university ini boleh menukarkan motor dia, I think that is an issue where I get a bit worried. So if we want to be respectful of our tradition, we must learn to respect our tradition properly. And this is where, tak apa, ada dua kaul, qadim dengan jadid. Itu dah being part of your history. Macam mazhab Syafi'i, ada kaul qadim dan kaul jadid. Itu sebabnya baru-baru ni bila bulan lepas month and a half, jadi bila teman tak dapat balik Oxford, bila dekat sini I was slightly involved behind the scenes, muzakarah of our ulama dengan mufti-mufti. So bila mazhab KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tak boleh nak bagi masjid-masjid sembahyang lebih dari 4 orang, takut nanti tular virus. Lepas tu mazhab yang bahagian Menteri Agama, nak bagi boleh buka masjid supaya boleh 1 orang ke, ikut size masjid tu, proportional representation of the masjid. Jadi yang itu dah dua mazhab ni dah bertekak. Dah tak boleh nak meet eye to eye. Jadi Masya Allah, nasib baik kami jadi teman dengan some of our friends dalam mazhab Syafi'i ni cukup mulik. Tengok-tengok, buka-buka kitab, ini yang advantage orang mengaji sekolah pondok macam tu. Dia orang bukan mengaji Universiti Islam Antarabangsa je yang mengaji buku yang ada dapat informasi saja, tapi kalau tak mengaji the kitab daripada muka ke muka, line ke line, hafalkan matan mana ke mutun mana, dan you may miss it. Rupa-rupanya dalam mazhab Syafi'i ada qaul qadim. Pendapat lama Imam Syafi'i, solat Jumaat itu boleh dengan 12 orang. Iaitu nombor musalli yang pertama solat Jumaat bersama baginda Rasulullah SAW di tempat yang dinama Quba, sekarang Masjid Quba, yang pertama dan awal sekali solat Jumaat dalam sejarah Islam, 12 orang. Iaitu juga kaul dalam mazhab Maliki, kalau nak solat Jumaat minimum 12, bukan 40. Kaul 40 ialah kaul jadi, alhamdulillah, kaul yang diikuti lah. Cumanya bila dah ada kecemasan, darurat dan masalah zaman virus ni, inilah di mana bila dah mazhab Kementerian Kesihatan nak 4, mazhab menteri nak 100 ke apa ke, so cara jalan tengah ialah okey, kalau tak boleh nak 40 pun minta ni, kita tengah negotiate pasal 40, too many nak ke, kalau 40 nanti takut nanti risiko kalau masjid jadi wabak, tempat penular, tempat vektor penularnya virus ni, nanti jadi macam hari tu geng jamaat tabligh dapat the bad reputation because of agama Islam ni kita sebar virus. No, nak dakwah virus ke dakwah hidayah from Allah Subhanahu Wa Taala. So that was the argument, so then I remember asking Dr. Nur Isham, 12 ni I think okay tak? 12 ni tak jauh dari 4, dan 12 ni daripada mazhab kita pun ada kaul qadimnya, dan bestnya 12 ni kita boleh start je as a prototype, peneraju, pioneer program, testing aja untuk AJK Masjid. Okay. So that was the compromise. Cara kita Melayu di Nusantara, lapang dada, and we reached that compromise. And that's how dalam sejarah kita, dalam PKP ni, itulah cerita. Mulanya dengan 12 tu, alhamdulillah sekarang dah okey lah, 40, and then hakaza ila akhiri, sampai apa yang kita lalui sekarang. Jadi di sini Datuk Rektor, just my tafakur, if I may, nasihat pada saya sendiri dah. Pentingnya kita ikut tradisi, tetapi tradisi yang baik-baik dan bagus-bagus. Al-muhafazah ala qadimi salih, itu maksudnya. Wal akhdhu bi jadidil aslah. Pertahankanlah al-muhafazah, nahfuzu, simpankanlah, save, preserve ala qadimi salih, antara tradisi-tradisi silam yang kita dapat warisi ini, yang baik-baik belaka. Tetapi jangan berhenti di situlah, waw tu waw hal, wal akhdhu bi jadidil aslah. Tetapi gunakanlah wal akhdhu bi jadidil aslah, wa na'khudhu bi jadidil aslah. Kaul-kaul jadid, benda-benda baru, bid'ah hasanah yang daripada teknologi mana tu, yang benda around your contemporary, all the new things, the internet, the industrial revolution 4.0, whatever it is, yang baik-baik itu, bijadidil aslah, yang lebih baik sebenarnya daripada apa yang ada daripada tradisi itu. That is the cara kita umat Islam yang memang mujarab
dan memang berhasil di Nusantara ini, di mana saya bila mengembara satu dunia Islam di negeri Arab, di negeri Cina, di Afrika, dia orang memang kagum dengan moto dan visi ulama kita di Nusantara yang mengungkapkan ini, al-muhafazah ala qadimi salih wal aqdu bi jadidil aslah. Jadi di situ saya implore college university ini to don't forget your tradition. Cukuplah dengan cuma ada 2 khilaf moto pemangkin tradisi ilmu ala peneraju tradisi ilmu. Jadi kita niatkan, dah ada khilaf itu because I'm sure, maybe I shouldn't say this, but I'm sure, saya tak tahu cerita ni pun, bukan maybe because of political reason ke itu yang tukarkan pemangkin jadi peneraju. Qaul qadim dan qaul jadid mungkin because of a political reason. Kalaulah memang because of political reason, lagilah dosanya lebih. Memang ini sepatutnya satu institusi diraja yang ada di negeri Selangor, bukan menjadi permainan ahli-ahli politik yang only for short term, for 5, 10, 1 year. No, itu maksudnya bila kita ada raja pemerintah di negeri masing-masing. Saya selaku penasihat, ada raja-raja dengan tuanku yang ada. So this is the point of kenapa raja-raja kita jadi payung negara. They are, as I always say, and as I always remind ourselves and our tradition and our rulers in this case, and our ulama, negeri-negeri seperti negara-negara seperti Malaysia ini adalah negara demokrasi berparlimen yang raja berperlembagaan. It is a constitutional monarchy. So in countries like the UK and in Malaysia, like Malaysia and the UK, we are very similar in that respect. Kita bukan saja ada the first estate, second estate, the third estate dalam satu sistem demokrasi, iaitu the first estate apa? The executive, Perdana Menteri dengan kabinetnya yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, yang dilantik oleh Her Majesty the Queen kalau di UK. Kita bukan saja ada parlimen, the second estate, the legislature, yang dibukakan oleh Her Majesty the Queen atau yang dibukakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maknanya punca tu, nampak tu, punca kuasa tu dari situ. Dan yang ketiga, estate ketiga, bukan saja kita ada judiciary, sistem penghakiman, di mana Yang di-Pertuan Agong kita adalah the fount of justice. Sumber keadilan itu. Sebab the last port of call, kalau memang dah jatuh daripada hakim itu untuk mengkonvictkan someone, mensabitkan hukuman untuk seseorang penjenayah tu, dah jadi penjenayah, kalau nak mengampunkan, dah Yang di-Pertuan Agong himself, the king, or Her Majesty the Queen kalau di England. Tetapi kita jangan lupa, di negeri-negeri, negara-negara yang ada raja berperlembagaan seperti di Malaysia dan di UK, kita ada zero estate. Bukan only the first, second, third estate. Itu Republican demokrasi macam di Amerika, presiden, dia orang tak ada zero estate. Dan I said this literally, in fact, to remind Yang Amat Berbahagia dan Yang Amat Berhormat masa Tun Mahathir was first elected as dah lupa nombor 7th ke 6th Prime Minister, 7th Prime Minister, now the 8th Prime Minister, is it? Yeah. Kena ingat nombor ni, takut dia naik cepat So when Yang Amat Berhormat Tun Mahathir became the 7th Prime Minister, and I remember, as you coming from the side of the ulama to give advice, basically, especially to Umara on this, is to say, Tun, if this country, Malaysia, is a Republican democracy, maknanya the president, you will not see the change of power from the 8th and the 9th of May. It was the intervention of the rulers that made it possible. So, we should be thankful of the fact that you are in a country, you are in a negeri where it is, you have a Raja Pemerintah like this, and because of that, this college university, when I met many times with your Tuanku Sultan Selangor, Darul Ihsan, Alhamdulillah, he's so proud of this college university, you see. He sees this as, mashallah, as one of his institutions, definitely. And because of that, you must never allow any short-term political agenda to hijack the mission and the motto of this university. So saya harapkanlah insyaAllah Dato' Rektor that you pegang amanah ni, moving forward,
You protect yourself from this. If somebody wants to change the motto into kalau ada kaul qadim dengan kaul jadid, dah tak boleh ada kaul ketiga. Dia marjuh langsung. Then you must go to the istana and make sure. Get your protection from the zero estate. Supaya kita insaf, I think, on that. Let the politicians deal and handle the masyarakat punya issue or whatever it is. When it comes to like this, the ivory towers, where you need to protect yourself. And this is the most important, if you want to ask me, the ciri of Oxford. The independence. That independence is so important. That istiqlal, that merdeka, kemerdekaan sebuah satu-satu institusi itu. Dan kemerdekaan University Oxford itu, sebenarnya dia orang dapat kemerdekaan itu melalui sistem wakaf. Melalui sistem endowment itu sendiri. Jadi ceritanya begini, very simple. Bila first Oxford ditubuhkan, masa tu belum lagi ada university. Dia cuma ada pondok. Dia cuma ada college. Dan antara college yang pertama ditubuhkan ialah satu college dinamakan Merton College. M-E-R-T-O-N. InsyaAllah boleh tanya Syekh Google, Tok Guru, Wikipedia lepas ni. Mendalamkan tafsir Al-Mujmal la yunafil mufassal. Ini cuma ilmu ijmal saja. Kalau you tengok sejarah penubuhan Merton College, ditubuhkan pada tahun 1264 ataupun penubuhan yang sebenar 1274 ya. Ditubuhkan oleh seorang yang bernama Walter de Mertens. Walter daripada Merton. Merton ni nama tempat. Nama sebenarnya, nama asal dia Walter. Walter ni adalah Perdana Menteri zaman King Edward I. Dan pada zaman ayahanda dia, King Henry III. Pada zaman Henry III dengan zaman Edward I, you know what happened? Tahu tak apa ceritanya dalam geopolitik of the world? Jadi di sinilah saya harapkan ulama-ulama, budding ulama, all the peneraju, yes, okay, pemangkin this is, yeah. You know, you're going to be future ulama. If you're not already ulama, especially you're already ulama vis-a-vis your own family, bila balik kampung tu dah jadi ulama lah. Dan belajar lebih. Tapi janganlah pula bila dah belajar lebih tu, you pula boleh start tu bawa benda bidah yang tak betul, bawa balik rumah dan kata, mama, ini bonda, mak, ini tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Ini bid'ah. Itu you bawa bid'ah sebenarnya balik rumah. Dah sesat macam tu. You can follow the position of the Safi kalau you don't want to, tapi please janganlah pula tegah orang buat amal baik, nak baca Fatihah, nak sedekahkan pada orang ke, nak baca Yasin ke, itu amalan yang baik. Orang nak baca Quran, dapat qiraat, dapat pahala. What is the problem? Imam Nawawi buat, Imam Suyuti buat. Jadi who are you? Don't stop people from wanting to do good. Tapi balik kampung, mungkin ayah mak taxi driver, bawa bas ke macam tu. Dia orang-orang yang beramal ni yang mungkin tak ada ilmu kalam, tak ada ilmu fiqah, tak ada ilmu tasawuf, tak ada ilmu hadis, tak ada ilmu tafsir. Dia orang kot yang senang lagi kot nak masuk syurga nanti, tanpa banyak songeh. Yang ulama. Sebab ulama ni yang kena pikul amanah ilmu dia. So kita kena pastikan that we don't get into that sort of trouble. Jadi bila kita tengok balik pada penubuhan Merton College, so it's interesting sebab pada zaman tu the geopolitics of the time was such that the crusades were happening during the time, in the 13th century. In fact, King Edward I, raja pemerintah untuk Walter de Merton, PM masa tu yang di England, went to the 9th crusade. So already dah crusade yang ke-9 from the first crusade, from the 12th century. So during the crusade ni, salah satu orang kata hikmah, macam sekarang ni PKP kita ada banyak hikmah. Jadi teman punya hikmah nampak, Alhamdulillah dapat lagi memantapkan bahasa Melayu teman. So during the crusade, walaupun ialah very bad news for us, bala in a sense kan, for dunia Islam. In a sense, you know, apa penjajah datang try to jajah, our benua and our dunia and our tanah orang Islam kat sana di Timur Tengah. But one of the unintended consequence of the crusade is bila people macam King Edward tu pergi join the crusades, dia balik-balik dia bawa teknologi daripada orang Islam. Antara salah satu teknologi dia ciplak dan bawa balik daripada orang Islam ialah ini teknologi wakaf ni. Dia bawa simple.
Bukannya benda teknologi ada mesin-mesin pun. Dia bawa ilmu, tradisi ilmu. Ini mensyarahkan yang ketiga sekarang ni. Jumlah ataupun tarkib you, pemangkin atau peneraju tradisi ilmu. Dia bawa balik ilmu apa? Cuma satu simple, butiran ilmu wakaf saja. Wakaf saja yang menukarkan keadaban dan cara dan budaya di negeri barat forever. Mulanya di Oxford tu. Bila dia tubuhkan Perdana Menteri ni, yang dah ciplak daripada King Edward yang balik daripada perang salib di Timur Tengah, bawa tradisi ilmu wakaf, dan dia gunakan kontrak saja. Dia bawa kontrak, kertas, a piece of paper. Dia jumpa kontrak ini macam mana dia orang pergi kat negeri orang Islam. Masa tu orang Islam were the first world, the advanced world. They were the third world. They were the one, kita umat Islam were the ones yang memang trying to ajar civilization to the world. Ingat tak? They were like the Americans lah. Truly free people, in that sense. They had the law, the rule of law, they followed the law. Itu maksudnya syariah. Whereas di negeri Eropah memang zaman kegelapan, dark ages. Gelap. They didn't have the rule of law. So dia orang kena bawa sikit. And one of the sikit things that they brought was ilmu wakaf ni. Akad wakaf. Akad aja, satu page saja. Sebab bila dia orang pergi negeri Muslim, negeri orang Islam, dia orang tengok, macam mana? How can dia orang punya hospital run so efficient? Wah, ada asylum orang gila. Hospital orang gila. Dia tempat dia orang, they don't even have the kismah dan tak ada pengkhususan antara hospital. Tapi macam mana? Siapa bayar ni? Oh, sultan. Macam mana sultan boleh bayar? Dia orang fikir, dia orang punya sultan memang tak ada duit macam tu. Dia orang buat wakaf. Dia orang buat endowment. Dia letakkan duit, sultan tu yang kaya, ataupun mana-mana Tan Sri, pembesar-pembesar, Alhamdulillah, yang kaya raya tu, keluarkanlah duit. Contohnya, kalau di College University Islam Selangor, ni you punya jabatan korporat have to pay attention for your fundraising. Okay, you nak institusikan. Maksud institusikan, nak wakafkan satu kursi untuk profesor. Berapa profesor yang ada di sini di College University Islam Selangor? Dato' Rektor, you have Alhamdulillah 8,000 students. Saya dah mengaji tadi. 77 program. Berapa profesor ada di College University Islam Selangor? Dato'? Seorang? Okey. Datuk seorang profesor. Profesor yang full profesor lah. Okey. Seorang profesor pun yang ada di universiti. Tapi I was hoping, by the way, the answer will be around 100 ke. Tapi katakanlah memang seorang. Out of 150 lah. Adakah satu orang profesor ini dah memang jawatannya diwakafkan? Maksud di situ ialah, adakah jawatan itu sudah jadi, dah memang permanent post. Profesor tu dah memang permanent post. Nanti bila retire pun tak tahu nak keluar ke tak universiti ni, kita tak tahu. Memang kalau selalunya profesor memang tak retire, tapi the issue is gaji tu, adakah ia permanent? Adakah gaji itu datang daripada the current account saja universiti ni? Adakah gaji itu contohnya datang daripada you punya account semasa lah, bukan daripada tabung endowment atau tabung wakaf di mana boleh selama-lamanya? Maknanya di sini, inilah apa yang umat Islam ciptakan. Islamic civilization is the first civilization in the world to establish the tradition of not only endowment but the governance and running of it. It is the first religion. It is the religion that establishes that tradition. Subhanallah al-azim. Ini antara wadi'un umat Islam yang kita patut bangga. Yang kita boleh bukan saja, because kalau di Eropah masa tu dia nak bayar profesor macam Dato' Rektor, dia kena keluarkan daripada akaun semasa tu lah. Daripada the apa orang kata the account, the expenditure account, operating account. Bukan daripada, not reserve, reserve that means you're in trouble, you paying your professor from reserve account. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi daripada a special account which dia orang tak pernah tahu before this, called wakaf account or endowment account, yang memang hartanya bukan kerajaan, yang memang hartanya bukan college university ini, tetapi hartanya milik
Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak boleh disentuh sampai hari akhirat, yang cuma ada umana, yang cuma ada mutawalli, dan cuma ada trustees to protect that. And they protect that not for the government, not in the name of the government, but in the name of Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, khasiat, cukup hebatnya teknologi wakaf itu. Dalam satu kertas saja. Dalam satu kertas itu memputing dah. Itu sebab dalam bahasa Arab wakaf datang daripada perkataan bahasa Arab, maknanya waqafa, makna waqfun, maknanya apa? Bukan derma duit. Berhenti. Yaqifu. Berhenti. Kenapa? Benda tu dibekukan, harta itu dibekukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak boleh dipegang lagi oleh manusia. Satu manusia pun tak boleh kacau. Perdana menteri mana pun tak boleh kacau. Raja mana pun tak boleh kacau. Ini dipegang, dibekukan oleh Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu Taala. Jadi kenapa? Jadi contohnya, bila kita nak mewakafkan kerusi ataupun jawatan Datuk Rektor kita, profesor ni, seorang je profesor di College University, patutlah masih College University, belum universiti lagi. Just joking. Satu jawatan will cost 4 juta ringgit. Nanti tengok, ni apa ni 4 juta ringgit? No, gaji dia dalam sebulan berapa saja? Okay, I don't want to go into the details. So, katakanlah gaji Datuk sebulan 40,000 sebulan macam tu. Kalau di Oxford macam tu lah kan. So, you professor, you 40,000 kan. Kalau 40,000 pounds, 40,000 ringgit, then you kena ada wakaf 4 million. Kenapa? Sebab 4 million tu you letak in some tabung for asset management. Then you get the real professional untuk manage the asset. Daripada Maybank ke, bukan daripada bank you sendiri, bukan daripada pejabat bendahara sini, ya. Not you manage this. Seriously, you give it to a professional asset manager, macam Goldman Sachs ke, atau itu Goldman Sachs lah, okay. Itu orang, kita ada skandal dekat situ. So, Bank Islam, ada asset management company. And they take the 4 million, they laburkan that 4 million, dia cuma tiap-tiap tahun keluar 4% pun cukup. Cukup untuk gaji 40,000 setahun untuk profesor ni. Jadi bukan sebulan 40,000, tapi 40,000 bagi 12. Itulah gaji dia. Nampak tak hadirin wa hadirat sekalian rahimahullah? Itulah macam mana kita wakafkan sesuatu. Kita bekukan aset tu supaya kita keluarkan drawdown di aset tu cuma 4 atau 5% untuk the running expenditure, the running cost. Jadi bila kita nak minta duit nanti atau untuk your fundraising untuk wakaf, untuk professorship, jangan minta untuk setahun aja, iaitu 40,000. Tak boleh lah kalau you minta setahun dan tiap-tiap tahun you kena minta. You kena maksud wakaf tu you minta cukup-cukup untuk akhirat, sampai ready untuk akhirat. Maknanya kalau kita dalam kadar yang sekarang ni, tahun ni 2020 is 40,000 setahun, then you make sure you get a wakaf yang 3 million ke 4 million yang boleh bring a drawdown of 5, depending lah how you do that structure tu, 10% ke 5%. Kalau 10% maybe tak payah minta too much, maybe 2 million aja. Or is it, no, you need to ask more. I pun tak tahu maths, sorry. So the point is, this is what the Muslims invented. They established a system of endowment that was so successful that orang barat, when they come to try and attack us and tak berhasil masa tu, walaupun dia tak dapat takluk Baitul Maqdis lepas Baitul Maqdis dijajah, ditawan balik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, alhamdulillah, in 1199 or whatever it was, and this is the year 1274, dia tak dapat nak curi Baitul Maqdis, dia tak dapat nak takluk Baitul Maqdis, dia tak dapat nak takluk Jerusalem, dia curi kita punya ilmu and our tradisi ilmu. Dia bawa balik, ditubuhkan Merton College pada tahun 1264 atau 1274 lah, when especially during the time of after King Edward I naik tahta tahun 1272. And what is it that Walter de Mertens did? Dia simple, 2 syarat dia letak dalam dia punya akad, dia punya charter, founding charter dia. 2. Satu, dia tulis itu, ini mokaf, that siapa yang jadi trustee umana untuk wakaf ni bukan kerajaan, bukan the cabinet, tetapi guru-guru yang mengajar di pondok tu, di madrasah tu, di college itu. Jadi mula-mula yang ada guru cuma 12 orang macam tu lah. Ustaz-ustaz tu, kiai-kiai tu, tok guru tu, padri-padri tu, yang mengajar di Merton College. Antara 12 orang, 15 orang tu yang
Idemalah ada mutawalli filah. Dia oranglah yang jadi pemegang amanah untuk jaga ini harta ni. Kita decide apa yang kita nak guna daripada drawdown, daripada hasil, daripada pelaburan 4 million wakaf tadi. Apa duit tu nak gunakan untuk apa? Untuk pasang lampu ke, untuk bayar guna duit cikgu ke, hakaza ila akhirnya. And this is important because Walter de Mertens, the chancellor of the country, masa tu PM lah, dia ikut PM pun, dia sendiri kata, dia buatkan the akad to the point where dia sendiri tak boleh interfere anymore in the running of that college. Sebab that's the thing dia belajar bila dia pergi, dan raja dia pergi perang salib tu. Kenapa umat Islam boleh berjaya sangat? Sebab dia orang buat kontrak yang sangat special. Apa yang kontrak ni sangat special? Special sebab dia orang buat kontrak ni, bila orang yang buat kontrak ni, orang yang buat kontrak tu tak boleh kontrol kontrak tu lepas dia dah buat kontrak tu. Maknanya kena ada apa? Kena ada tawakal, kena ada redha, kena ada trust ulama-ulama yang dia letakkan untuk jaga harta tu. Itu dia secret kejayaan wakaf itu. Bila umanak dia, bila pemegang amanahnya terletak pada orang yang betul, bukan orang politik, bukan orang yang mungkin ada kepentingan habuan atau kepentingan yang jangka masa pendek, sendiri. Tetapi orang yang memang takut dengan Allah, orang yang memang ada takwa, dan orang yang memang insya-Allah dah sampai makam man arafa nafsahu, dah kenal diri sendiri, jati diri sendiri, supaya dia memang tahu where he or she is in relation to Allah Subhanahu Wa Taala. These are the sort of people that should be the trustees of such wakaf. And that's why Walter de Mertens did not put himself as ahli pemegang amanah. Dia ikut, ni duit dia, duit sendiri, tapi dia tak letak himself in that position. Itu dia. Jadi dia kena tawakal, dia kena reda, dia kena I don't want to be in control of that. Itu yang susah. Yani tadbirul isqat. Antara kalam Imam Ibn Athaillah, antara benda yang susah kita nak buat dalam dunia ialah to not try and control the things you cannot control. Bukan don't want to control the things you can control. This one you can control the things you can control, tapi you lepas juga, supaya you letakkan kepercayaan pada, you believe to be the professionals to run the operation. And that is why our umat was very successful, because Allah Subhanahu Wa Taala firman, when ciri-ciri for us to be successful is to have what? Al-Qawiyul Amin. Orang yang profesional, qawi, orang yang ada that kebolehan, Al-Qawi. But not only that, of course, bagi orang Islam, orang Islam kenalah beriman dan beramanah dan ada integrity dan tak ada korup, yakni Al-Amin. Kalau you ada these two ciri-ciri, insya-Allah you will be successful anywhere, wherever you go, anytime you go. That's why our umat Islam was successful in that period of time, because they had these two ciri, Al-Qawi, Al-Amin. Masa tu umat di Eropah tak ada lagi both Qawi Al-Amin. Slowly dia tambahkan Qawi dia mungkin dah ada Al-Amin. Ini yang dia orang dapat jadi Al-Qawi Al-Amin. Sampaikan they took over us today. Sampaikan wakaf di Al-Azhar sendiri. Jadi saya memang, orang kata insaf lah dengar Dato' Rektor tadi mention nak ambil lesson daripada Oxford, tetapi also share juga Al-Azhar tadi. Masya Allah. It's interesting because Al-Azhar was successful because of this wakaf system for a long time. Because why? They were independent. You cannot get politician kacau. Tapi what happened in Al-Azhar in the 50s and 60s, bila Gamal Abdel Nasser, the president of Egypt, then took over the awqaf of Al-Azhar in the name of not Allah anymore, but in the name of government. And you see what happened. It went downhill from there. Now there are attempts at Al-Azhar Al-Sharif to try and they want to what? They are trying to get the independence back from the government. Walhal tempat seperti Oxford ni, they are so independent from government. Even masa zaman Tony Blair, mantan Perdana Menteri UK dulu, bila dia nak masuk ke anak dia ke Oxford ni, dia pergi Trinity College, Tony Blair, dia nak masuk ke anak ke Oxford. Bila anak dia dah masuk, dah lulus, dah masuk even peringkat akhir di Oxford, nak kena temu duga admission punya interview, the very final night, bila pula terdengar Datuk Guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz
profesor-profesor yang dia Merton College lah kononnya katakan, tapi bukan Merton College I won't mention, dengar, oh the Prime Minister pick up the phone to call someone to, apa orang Arab kata, washtub, guna kabel nak masuk ke anak dia. The moment that college dengar that this PM for example nak guna kabel, immediately they reject application anak dia, immediately. That is how independent they are. Because why? They are financially independent because of wakaf. They couldn't care less because bukan Kementerian Pendidikan atau kemudian KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi di UK yang appointkan Vice Chancellor dan appointkan dekan-dekan dan the professor-professor di universiti itu. Bukan. Because that university has its own endowment. They are the ones yang universiti itu yang appoint. The only thing the kementerian buat is the policy for higher education, itu saja. Dia orang tak micromanage to the point of try to micromanage the university itself. No. That is why universities like that boleh thrive, because when they are independent, they can memanglah boleh, orang kata organically grow, and memang grow. Memang boleh jadi hebat bila kita tak interfere, every time interfere. Itu lesson to us. Kalau Sultan Salahuddin Ayyubi boleh wakafkan, Masya Allah, many faculty di Al-Azhar and things like that, many education institutions dan hospital. Sultan Ayyubi as a politician don't want to be involved in the micromanaging anymore of the thing. He's going to let the doctors run the hospital and let the ulama run the pondok, let yang diwakafkan the universities, and let the academics run the universities. This is the way things are. Wada'a syai' fi mahallihi dalam bahasa Arab. When something in its right proper place, itu yang dipanggil adil, justice. Wada'a syai' fi ghairi mahallihi is when you jadi zulum. When something is not in its right proper place, then you will have imbalance in the force. Kalau dalam bahasa Star Wars, it's true. Yakni zalim. When something is not in its right place. So this is the beauty of that wakaf system. It gives you that independence. So Walter de Mertens, the only thing he left behind in that college, bukannya dia boleh control pun college tu, bukannya boleh cakap siapa dia nak masukkan college tu, bukannya dia boleh control syllabus college tu pun, semua tu dia tak boleh control, kecuali satu saja peninggalan dia, ikut amalan umat Islam dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalat. Bila matinya salah seorang manusia, tinggallah 3 benda yang dia tinggalkan pada dunia ini. Apa? Ilmu yantafi'u bih, ilmu yang dia dapat manfaatkan orang lain, yang macam insya-Allah banyak profesor, seorang jadi banyak lecturers yang ada kat sini boleh tulis buku teks, insya-Allah lepas tu bila dia dah meninggal, buku teks tu akan membuatkan saham dia di akhirat insya-Allah. Lepas tu yang terkenal of course ada wa yad'u lahu waladun soleh, dan anak dia soleh yang doakan untuk dia. Itu antara orang yang tadi cakap tak mau baca Yasin malam Jumaat atau baca Fatihah untuk ada arwah. Kalau dia guna lagi, ini kena anak kandung kena. Subhanallahazim. For argument sake, kalau anak kandung boleh lah kan. So kalau anak kandung tak boleh, kalau bukan anak kandung tak boleh. Tak boleh. Ni baca ini. Itu dah antum dah jadi zahiri. Baca secara literal macam itulah. Walhal Imam Nawawi radhiyallahu anhu sendiri mensyarahkan hadis ni, kata waladun soleh maknanya walad maknanya manusia, bukannya daripada jin. Kita semua after all ikhwan, brothers and sisters. Soleh maknanya mukmin, bukan Islam. So long as you are mukmin, then you can pray for somebody that pass away, no problem. After all, one of the famous and favorite du'as of the Prophet SAW is Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa orang yang hidup dan juga orang yang dah meninggal. So itu yang kedua, boleh naik saham akhirat kalau orang doakan untuk you, walaupun you bukan biological son or daughter. Please. Tapi yang ketiga ataupun yang kedua sebenarnya dalam versi semua hadis, most hadis is amal jariah, sadaqatun jariah, a continuous act of charity that goes on until the end of time. So the only thing that Walter de Mertens, the Chancellor or Perdana Menteri masa itu di England, left behind is not the controlling of the college, but nama dia, Merton College. Itu bukan nama dia, nama tempat dia, bukan Walter College. Subhanallah. So hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, I hope you get from this the strength of wakaf. The independence of it is important. And that is why the way wakaf is basically fundraises through the local community around you. You start
Cara Islam ni kita mula daripada keluarga you. Daripada keluarga kuis. Daripada College Universiti Islam Selangor ni keluar daripada ni apa ni nama bandar, tadi saya dapat tutorial ni, saya mungkin tak dapat ingat kot geografi lesson ni. Bandar Putra, Bandar Puteri, Bandar Mahkota, betul ke? I'm not sure. So alhamdulillah. Lepas tu baru masuk Bandar Baru Bangi, Bandar Bangi Lama macam tu. Hakadha ila akhirih. Okay. So you nak fund this, you start dengan your local community. Perkenalkan diri you pada local community. Ini antaranya kemantapan kalau saya bila mengaji, kalau ziarah pondok-pondok di Indonesia dan di Morocco. Kenapa dia orang mantap? Dia really memang man arafa nafsahu baru boleh faqad arafa rabbahu. Sebab dia start dengan diri dia sendiri, lepas tu dia open that happy cycle. The circle tu jadi lagi besar, lagi besar, lagi besar. Daripada your locality jadi lagi besar. Daripada Bandar Baru Bangi ni barulah boleh masuk ke the whole Selangor. The whole Selangor boleh masuk whole Malaysia nanti. Tapi you start dengan ni, you fund this, you start dengan you get to, you introduce your university to the local community. Supaya local community boleh nampak, boleh guna, boleh come, boleh guna your masjid, boleh, this is, part of that. And then they have a stake to also donate nanti. They have a stake to contribute to your institution juga. Alhamdulillah. Itu sebab pondok-pondok semua berhasil macam tu. Kalau di Indonesia, bukan yang kat Malaysia sometimes difficult. Nak ada pondok di Kedah tapi nak minta duitnya di Kuala Lumpur. Minta sedekahnya atau tahfiz ke mana kan, dekat jalan-jalanan macam tu. Why? Wada'a syai' fi ghairi mahallihi. Yang adanya banyak astagfirullah pun nanti na'udzubillah min dzalik scam, jadi macam tu. Jadi but here you start from the ground up. That's how it works. That's what happens. In this case alhamdulillah Merton, Walter de Mertens, yang establishkan Merton College tu, of course lah dia dah memang kaya raya, dia bagilah satu duit tumpuk macam tu. Tapi kalau college tak ada kaya raya macam tu, you kenalah cari orang kaya-kaya around your area, you move out, you perkenalkan diri you. Alhamdulillah, believe me, if you kenalkan diri you even to your local community here, many good things will happen. Man amila bima alimahu warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu apa sikit yang dia ada pun, start small, InsyaAllah Allah will give him knowledge yang dia tak sangka pun. Miracles will happen. Miracles can happen. No problem. Leave it to Allah the rest, but you do the usaha. So, I hope hadihi kifayah. This is sufficient. I didn't check the time when I started. I hope, I think I can stop. Because mensyarahkan basically kalam College Universiti Islam Selangor, InsyaAllah one day bila dah jadi universiti, bolehlah namakan nama tuanku ke gitu, the doa insyaAllah. Universiti Sultan Idris Shah, USIS. Dia cakap barulah jadi kembar, nak jadi kembar Siam. USIS dengan USAS. USIS desas desus, USIS USAS, ISAS itu adalah USIS USAS daripada Kisdar sebenarnya. Itu mutafalsifah. Orang nak berlakon nak jadi failasuf. Sorry, joking sikit. So ini di sini hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, perbicaraan saya berhentinya di sini, di mana kita insafkan diri kita, bagaimana kita boleh terhilang teknologi wakaf itu ke negara barat. Bukan saja kita dan Al-Azhar sendiri pun, tetapi Al-Azhar sendiri pun alhamdulillah sekarang dah insaf antara itu, dia nak cuba claw back. Contoh yang terbaik, contohnya kalau di Morocco macam Al-Qarawin, dah alhamdulillah raja di sana dah memang this is in the agenda of that. Tetapi dia realise, Al-Qarawin, Al-Azhar realise that they have to go back to the basics ni because of university macam di Oxford. Bila dia tengok apa dia membezakan ini, dia sebenarnya korek rupa-rupanya dalam secret Oxford tu ada Islam yang dipindah milik pada tahun 1274, zaman King Edward I, zaman Chancellor Walter de Mertens, yang ciplak dan curi akad wakaf kita, yang membuatkan tanda kebanggaan sampai sekarang ni di University Oxford, that they can be independent of the government of the day. That is how you grow, truly grow. Bukan artificial growth, organic growth. Itulah cara Islam sebenar. Itulah cara, bukan halal saja, tapi thayyiban, organic punya food, bukan halal processed food saja, tapi memang organic. Itulah bila makan pun alhamdulillah tak ada antibody daripada ayam ke apa, so kita pun makan khasiat dia lebih. Itu dia cara dia. Jadi saya doakan yang pejuang-pejuang kuis, bukan Z but S ni, memang dapat
sampaikan matlamat mereka untuk menjadikan universiti ni universiti wakaf, because you have a long way to go. Kalau satu profesor je 4 juta ni, dah berapa you kena kutip ni. Ada berapa profesor in future you kena ada. Kalau itu professorship je, bukan termasuk bangunan. Jadi your perancangan strategik will be very important. Al-Qawi tu, you kena prioritize. You know that you have to prioritize. So what is it that you nak wakafkan? And not only that, bila dah start kutip duit wakaf nanti, yang penting jaga jangan ada corruption there. Make sure you get professionals to manage it. Memang mahal sikit for you to pay their fees, tak apa, it's okay, because berbaloi juga. Because tak ada nanti duit tiba-tiba lesap. Saya dengar very many cases, sama ada tok guru pondok ke, sama ada nak mengasas universiti ke, pergi jumpa Tan Sri ni, Tan Sri tu, Tan Sri ni bagi 10 juta, 50 juta, 100 juta nak buat satu universiti ke, satu sekolah ke. Lepas tu ni duit wakaf, tapi duit dia boleh lesap, tok guru tu lesapkan duit. Macam mana ni? Ni bukan Jedi Master anymore. You on the dark side, some Sith Lord. How can that be? Sepatutnya duit tu dah masuk, dia kena ada apa? Wakaf ni kena ada pemegang umana. Bahasa Arab bukan amin. Dia tak boleh seorang. Dia kena ada lebih dari seorang. Syarat wakaf tu, dia kena independent tu kena ada. Jadi kalau you nak tubuhkan satu universiti, you get pemegang pengawasan lecturer tu sendiri. Itu yang cara yang paling bagus. You empower your senate. That is where the governing body of the university truly is. So not just the dictator, not just just the titah comes on the top. Tadi I had the titah coming here. This is cakap pasal wakaf. Okay, this one I've not been able to prepare. This is the best I'm able to prepare for you, Timbalan Rector. So I hope saya dah jalankan titah. Tapi it is important insyaAllah that kita insaf sama-sama dalam hal ni. Sebab even Universiti Sultan Azlan Shah pun have a long way to go to develop dia orang punya wakaf. Tapi kita patutnya bersyukur dan alhamdulillah that there are institusi-institusi di satu dunia ni that macam di Oxford contohnya, yang dia orang dah jalankan teknologi kita yang memang berhasil. So we just go back to that. Tak susah. Cumanya sekarang ni guna bahasa itulah, charitable endowment, charity law, endowment, tak nampak pula nama wakaf kat situ. Memanglah. Itu sebab Imam Al-Ghazali kata fala musyahata fil asami ba'da fahamil ma'ani. Selepas dah faham hakikat sesuatu perkara itu, dan tak payah nak lagi nak bergaduh istilah dia ini ke itu. Jadi bila dah faham hakikat moto college university, tak payah nak bergaduh peneraju ke pemangkin. InsyaAllah. So aqulu qauli hadza, hadi kifayah li ahli al-ilm. Datuk, unless if you want to take questions or something like that. I mean, I forgot to ask. Tadi diberi titah, tapi titah diberi tanpa mandat. Selalunya mandat patut dia cakap, kena cakap ni tak lebih dari sejam, macam tu. So, tapi saya tak check time. Tapi I think I spoken. I did not check the time when I spoke, but I hope it's less than an hour, and I'm conscious that we must finish now, if not soon. Ya, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. And moga insyaallah kita semua insaf from this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas suatu perkongsian yang sangat menarik, dan kita mohon untuk yang berbahagia Datuk kalau berada di situ untuk sesi soal jawab. Jadi saya buka ruang kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat pensyarah kaki tangan untuk mengajukan soalan-soalan berkait dengan apa yang telah dilontarkan oleh yang berbahagia Datuk dalam sesi perkongsian tadi. Sementara menunggu soalan daripada sahabat-sahabat rakan-rakan sekalian, saya terlebih dahulu membaca soalan yang sampai kepada saya secara WhatsApp ni. Bid'ah hasanah. Kita telah membuat makluman awal untuk memberikan soalan. Ada dua soalan berkait dengan mesti wakaf untuk pandangan yang berbahagia Datuk
Yang pertamanya, adakah idea Universiti Wakaf ini terlalu ideal pada zaman ini kerana sebahagian masyarakat beranggapan bahawa universiti adalah tanggungjawab pemerintah. Dan yang keduanya, perbandingan ikut pandangan yang berbahagia Datuk, kalau di Indonesia kita boleh banggakan dengan institusi Gontor sebagai institusi wakaf, tapi setakat ni kalau di Malaysia tidak ada institusi yang boleh kita jadikan sebagai contoh institusi wakaf. Ini mohon pandangan yang berbahagia Datuk. Thank you Dr. Makno. Adakah misi nak jadikan satu universiti itu fully wakaf, fully endowed, is an ideal? Because premise soalan ni ialah bukan ke pemerintah tu sepatutnya bertanggungjawab. Very good question. Very good question, because you see the idealism there has to be there. Maknanya ini memang satu ideal, kena ada that hasrat. Kalau tidak, memang you cannot achieve that wakaf. But as I said in my presentation tadi, kalau you tengok example bukan saja Oxford, dan kalau soalan yang kedua tadi, example Indonesia kan. So kalau ada example Indonesia di mana memang banyak-banyak macam pondok pesantren ni memang dia orang wakafkan tu. Dia wakafkan sampai kan kalau di institusi pondok di Indonesia, dia definitely independent. Financially, self-governing, ada polis sendiri pun. Ada bansa sendiri, ada ladang sendiri. Semua tu, whether, tapi itulah, ada yang banyaknya kretek pula tu. But the point is self-generating and all that. Tanya soalan ni, tanya balik penyoal ini, adakah dia tunggu subsidi atau dia tunggu handout daripada pemerintah for that pondok to be established? Sudah semestinya jawapannya tidak. Malah kalau kita ikut Qaul Qadim motto universiti ini atau college universiti ini, pemangkin tradisi ilmu. Dia orang jadi pemangkin. Pemangkin kena mula dari siapa? Dari kamu sendiri. Satu bahan yang diletakkan dalam satu proses yang mempercepatkan atau mengembangkan proses itu, yang boleh mengembangkan proses itu tanpa menggunakan bahan itu sendiri atau tanpa menghilangkan bahan itu. Itu maksud catalyst. Itu maksud pemangkin. Jadi it has to come from yourself, bukan from outside. So my advice, I think, to the questioner, adakah ia ideal? Yes, of course it is an ideal. That's why don't downgrade your dream to match your reality. Upgrade your faith to match your dream. So don't just, you must have that hasrat. Of course it's an ideal. Tapi at the same time, you have to be realistic. You cannot always expect handouts to come from your sultan, from your Perdana Menteri, from your menteri, from your adun, or from your politician for that matter. It is wal khairu fil jamaah tadi, tariqatuna as-suhbah wal khairu fil jamaah. Our way is one of fellowship, bersama-sama, kesamaan, macam kawan kita, persahabatan kita. Wal khairu fil jamaah. Dan bila kita nak buat baik sama-sama ni, kita buat bersama-sama dalam jemaah. So you fundraise together. This is your institusi. It's your institution. It's your rumah. You go out there. You do it. You start from you and yourself. You do not wait for outside help, basically. This is what happened in all the great institutions. Of course, in this case, you dah somewhere dah quiz. You dah bangunan besar. Berapa hektar? 100. 104. Hebat. Lebih hebat daripada Azlania. Lebih hebat daripada USAS. Lebih hebat dari Universiti Sultan Azlan Shah. Sebab ada tasik sekali pun. I really look forward to joining this university. I mean, you have something already. You build on that. Cara orang kat luar tu, kat Indonesia, sampai tak ada apa. Kosong. Ada pondok. Dia mula pondok. Sekarang pondok bukan saja boleh keluar macam equivalent of stamp, malah ada boleh pondok universiti pun. Because of dia orang punya wakaf, because of dia orang punya independence, tanpa pertolongan pihak kerajaan. Alhamdulillah. Kalau ada pertolongan dari pihak kerajaan, bonus lah. And you dah ada dah, you dah start dah. You already are there. So soalan dua tu saya jawab guna satu batu.
So that insyaAllah kita sama-sama dapat manfaat. And I think it's a very good question. Supaya kita, dapat amalkan. Thank you. Terima kasih Datuk. Soalan yang kedua, boleh juga WhatsApp saya ataupun boleh mikrofon sedia di tengah untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. So by the time you WhatsApp Dr. Noor, this majlis dah habis. It's okay. We probably take 1 or 2 more questions and that's it. I think probably. Thank you. Soalan yang bagi Datuk. Di kuis kita ingin mentakdir pelajar sebagai IPT swasta. Antara dilema kita adalah pelajar merasakan mereka membayar yuran pengajian dan kita merasakan mereka sebagai pelanggan, terutama jika mereka anak sambedi. Apakah pandangan yang berbagi itu yang boleh menjadi amalan kuis dalam isu ini? Alhamdulillah. Jadi, I want to share with you di Oxford ni, dia ada banyak college ada 38 colleges macam tu. I pun dah forgot the final count. One day will be 40 colleges lah. One day nombor keramat 40 tu. Kita doakan di Oxford Center for Islamic Studies, of where I'm the Kuwait Fellow there, one day will become a college itself. The 40th college of Oxford kita doakan. Sebab kebanyakan college di Oxford semua wakaf dia ataupun foundation dia Nasrani, bukan Islam. Jadi kita doakan tu. Di college saya, Worcester College, iaitu college juga di mana Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Sultan Perak dulu mengaji kat situ tahun 70-an. It's a very interesting college, Worcester College. Dia punya head of college, tiap-tiap college ni ada dia punya ketua college. Jadi ketua college jadi macam sultan college lah. Jadi itu Oxford ni dia federal system macam kat Malaysia. Ada 38 40 negeri lah macam tu lah. Ada 30 40 negeri. Jadi tiap-tiap negeri tu ada dia punya raja pemerintah dia. Dan tiap-tiap college tu ada dia punya raja pemerintah, dia punya sultan dan tiap-tiap college tu dia ada dia punya governing body, yang pemegang wakaf tu, pemegang amanah wakaf tu. Termasuklah saya di college tu. Di college saya ni pula head of the college ni interim provost, nama head of the college provost. Jadi macam kat Malaysia juga. Dia kalau ada sultan tu nama dia sultan, ada sultan tu namanya yang di Tuan, yang di Pertuan kalau di Negeri Sembilan. Ada yang raja kalau di Perlis kan. So di Oxford macam tu, ada yang provost, ada yang presiden, ada yang master, macam Merton College master. Dia punya tak silap saya lah, I think the head of the college. So the head of the college in my college, and it's very famous. Bila tradisinya bila jadi head macam vice chancellor atau rector di universiti ni, hopefully lah, I don't know, dia selalu kata macam ni, dia are only primus inter pares dari bahasa Latin. Dia punya kalam hikmah Latin dia kat sini, atau kaedah dalam bahasa Latin. Maknanya he is the first or she is the first, sebab dia perempuan, among equals. Jadi antara 40-50 orang governing body fellows, saya antara salah satunya, one day kan jadi inilah, whatever lah, the head of that college, Tapi when you become a head of that college one day, you are only the first among equals. Bukannya you first terlonjak sampai dah lupa diri. Jadi dictator, boss macam mana, you are only the first among equals. Interestingly, this provost, this head of this college, dia very, orang kata, dia punya hati dia dekat dengan rakyat lah, orang kata macam tu. To the point where dalam falsafah University of Oxford sekarang we have a big debate. Because Oxford University antara universiti di negeri barat, especially di UK, dah mulakan bayar fees. Orang kena bayar fees. And pada awal permulaan nak bayar fees ni, the head of this college ni, dia antara yang pertama buat picket line, protes luar Senate. Dia member of the Senate tu elakkan daripada student bayar fees lah. Sebab kenapa? Falsafah dia, premise dia, students are not customers. Number one, very important, students are not customers, because this is a place where you are supposed to mold, ta'dib dalam soalan tadi, ta'dib. You are supposed to mold characters. You are supposed to memandikan diri, kemandian, tak tahu apa bahasa Melayu ni, kemanjadian entah apa, entah tu, saya pun tak, ni bahasa baku ni memang tak faham it is basically to mold characters for you to be a human being. This is the whole point of you going to university, tempat-tempat macam ni, for you to bina orang yang ta'dib. Dalam bahasa Arab tu ada orang yang ada adab, peradaban. Itulah orang bila kata ada adab,
maknanya orang yang memang like cultured, orang yang gentleman, orang yang lady kalau bahasa orang putih. Itu sebabnya very interesting, bila kita kata dalam bahasa Melayu, kalau orang yang tak, yang kurang ajar tu kita kata biadab. Biadab ini, biadab, B-I-A-D-A-B. Biadab. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dia punya the lexicography of this word, the kata asal usul perkataan biadab ni sebenarnya daripada bahasa Arab, bukan saja dari bahasa Arab, dari perantaraan bahasa Farsi dan bahasa Urdu, yakni biadab. Kalau dalam bahasa Farsi, biadab maknanya tanpa adab. Okey, yang sebenarnya corruption biadab ni daripada bahasa Arab biduni adab atau bighairi adab. Bila masuk bahasa Farsi itu sendiri jadi biadab, bahasa Melayu jadi biadab. Jadi nak menunjukkan memang ada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana anna lahumul haq. Kami akan menunjukkan sanurihim ayatina, dalil kewujudan kami, maknanya Allah Subhanahu wa taala. We will show you our signs that we basically exist. Tuhan ni wujud. Fil afaq, in the world, in the horizons, dalam dunia ni, cosmological argument. Wa fi anfusihim, and in the experiences of yourself, dalam jiwa-jiwa kamu, from your religious experience. Orang falsafah, ahli falsafah kata, bila you ada that personal experience, you tahu God exists. This is the example. Hatta yatabayyana anna lahumul haq, until the truth, hakikat itu become so real that you cannot reject it anymore. Maknanya hakikat Islam itu, hakikatnya Allah itu wujud itu. Dan kalau you reject juga, you jadi macam petani iaitu kafir yang sebenar. Itu maksud kafir, iaitu you tanam something you untuk menyurukkan benda tu, menyuruk benih tu. Itu maksud kafir yang sebenar. So dalam ayat surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala dah declare dah that from your experiences you will find the truth. So here, example biadab biduni adab, sebenarnya very interesting. Sebab kenapa sekarang ni dunia dah jadi, orang kata, the full circle. Daripada maksud negatif biadab, maknanya orang yang tak ada adab, yang tak pergi universiti, yang untuk mengaji, untuk takdib tadi, dah jadi di negeri barat sekarang. Sebab dah banyak orang Islam pun. Jadi bila kita cakap biadab, maksud dia bukan orang yang tak ada adab. Dia dah jadi fi'il amal, dah jadi kata suruhan. B, langkah, A-D-A-B, tanda seruan, exclamation mark. B, have adab. For goodness sake, biadab. Maksud biadab dalam bahasa Melayu tu dah terbalik kot dah. Sebenarnya dah bila Islam dah ke negara barat, dah boleh maksudnya jadi adalah adab, takdib lah, adakanlah adab. Jadi di sini is the fact that wow, memang Tuhan tu wujud for me. It's a personal proof Tuhan tu wujud, because jangan main-main. Biadab yang makna negatif yang daripada tanah Nusantara ni sampai ke negara barat dah jadi makna yang ada makna. Sebab orang sana tak tahu makna adab A-D-A-B. Jadi bila dia imla hadil kalimah, tuliskan biadab, dan cakap apa maksud biadab? Biadab. Jadi dia orang nak spell in a word and in a way yang boleh difahamkan dalam bahasa Inggeris, B-E langkah A-D-A-B. So ada a new meaning to it, which is positive, bukan saja negatif. Inilah sebenarnya mission of every pondok, every madrasah, every university, every college. Termasuk Merton College dan termasuk College University Islam Selangor, termasuk Universiti Sultan Azlan Shah. Sepatutnya takdib. Bukan that you come here to be customers. Bukan. Itu falsafah yang salah. Ini sebabnya ketua, head of my college provost ni, nama dia Professor Tunstall, you can google her up, dia memang put into being the social mission of the college is as important. Therefore kalau boleh, this is precisely why dia nak wakafkan, for example, in this particular college, to make sure that okay, students kurang bayar fees because of this. Which means of course you kena kerja keras lah untuk fundraising tu supaya dapat naikkan wakaf, supaya memang ada cost untuk student datang belajar. Tetapi at the same time you must then realise, if the mission of your university is a social mission as well, then we must balance it. And it makes it easier for you to minta wakaf nanti. Sebab you can say that university is not just IPTS. Bukan saja a private university. IPTS is important, iaitu this is a private institution is important. Why? Because it gives you the independence. Macam saya kata tadi, University Wakaf should give you the independence from government. This is the whole point of it, being independent. Tapi at the same time, you cannot go the other way around too far. If you make the falsafah of university because orang kena bayar duit for the yuran, and then
you become customers. This is not the marketplace. And your university should not be a factory. Bukan satu kilang untuk buatkan buatan kuis. No. You are pemangkin tradisi ilmu. You are peneraju tradisi ilmu bila you keluar daripada tempat ini. So my answer really to that is, that falsafah will be wrong kalau we fikirkan yang customer, the student is the customer fully. But at the same time, ada half tu there. Ada yang betul di situ from the point of view that pihak universiti of course must look at diorang punya tanggungjawab with the students, in the sense that diorang kena fulfill their obligation to the students. In that respect, yes, they are customers. In that respect, min jihati the relationship of the university dan the student, they are customers in the sense that the customers should get what they paid for. Right? If they paid for untuk datang, untuk dapat mengaji yang A, B, C, then dia patut dapat A, B, C. Menurut akad kita dalam Islam pun. Tetapi kita tidak boleh bawa tu keterlaluan to the point where, macam Amerika, orang putih di Amerika kata, customer is always right. Itu dah lari sikit nanti. Sebab we must remember, tempat universiti adalah tempat ta'di. So balance between the two is important. So this is where I understand that your university, just like the University Sultan Azlan Shah, always have a dilemma, nak naikkan fees ke tak mau naikkan fees. It's a difficult decision to make, because if they don't have the money, the university does not have the money, they need to tampung the university. We cannot close the university, but at the same time you need to strike that balance. But at the same time, if the university has a social mission, then this is precisely why you have to raiskan the wakaf supaya you boleh buatkan beasiswa from the university. This is what Oxford is doing now. So they realize that because trend di negeri barat ialah customer is always right, the student is the customer. Ini premis yang tak betul sebenarnya. They themselves realize. Tapi what do? They then try to do their very best to fundraise wakaf, kan? Cari lagi banyak lagi duit supaya kita gunakan wakaf tu buat tabung wakaf supaya bayarkan beasiswa untuk anak murid kita yang datang daripada latar belakang yang memang miskin, daripada B40s contohnya. So, and it's doable. You can do this. It's your university. You are the people who make this university. So kita boleh kerja keras with that intention sama-sama. InsyaAllah. Niat dia memang baik dah ada. So, tapi jangan disalah jangan salah sesat lah tu macam tu, in that respect. So both approaches have to be there. So at the same time kita doakan, saya nampak di hujung terowong Universiti Wakaf ni nanti, one day if Kuwait dapat wakafais atau endow 100% of dia punya operation, wah, Masya Allah. Maknanya student yang masuk 8,000 student yang masuk College University Islam Selangor for free. Truly, itu dia ihsan, maqamul ihsan. Itu dia the idealism yang tadi, soalan pertama tadi. That is the ideal, the target you should aim for. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah. It's seperti mana dalam beribadat, makam ihsan kita solat dengan Tuhan tapi tak nampak pun Tuhan, tapi kita tahu yang Allah tu wujud. Itu dia dah makam yang tu. Wakaf makam paling tinggi. We can reach that. Tapi you must start somewhere, and this is where you must work together with the students to make sure that they also have a say somewhat in this. So maybe if you have your perwakilan and you have your senate or something like that, then you must have voices from the student body as well, so that you grow together organically. Bukan saja the dons, the dons daripada the Latin dominus, yang ini jadai-jadai masa, ustaz-ustaz, the guru-guru tu yang dalam proses mentakdiban tu, dema tu, you bring the student juga, tapi perwakilan of the student together in that journey. That dengan syura sebegitu rupa, we will always be successful insyaAllah in our endeavors. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Boleh satu lagi soalan Datuk? Sure. Ada 3 soalan kita gabung jadi satu. Berkaitan dengan apa yang Datuk sebut. Cuma sebelum saya risau bila ada 3 soalan bergabung jadi satu, nanti teman jawab 3-3. Cuma sebelum saya ajukan persoalan, ada pengumuman. Selepas berakhir sesi bersama dengan yang berbahagia Datuk Afifi, semua staf diminta tunggu. Ada amanat penting yang nak disampaikan oleh Datuk Rektor. Pelajar dan juga MPP dibenarkan untuk bersurai nanti. Dan juga sebelum daripada itu, selepas habis nanti,
kita ada sesi bergambar ikut SOP, bergambar cara SOP. Okey. Soalan berkaitan dengan So just before soalan, Profesor, Dr. Makno ada, awak tak bagi amanat awal tadi tu. Boleh teman syarahkan amanat langsung. Tak apa. Ni kita dah jadi anak murid, dia memang kena terima amanat dekat hujung dengan soalan. And just the point tadi about I mentioned my head of college. Kenapa that soalan mengingatkan saya akan dia? Sebabnya dia terpampang di cermin office luar, dia selalu tulis, students are not customers. Dia punya picket line tu daripada beberapa tahun lepas tu, yang dia duduk picket line dekat Oxford tu, dia letak kat situ. Of course sekarang dia dah jadi ketua, dia kena walk the talk lah, and she's doing her best to try and fundraise wakaf dia supaya dapat realisasi kan untuk college kita. Tak banyak sudah 400 saja. Alhamdulillah. Sorry. Soalan next. Kita tertarik dengan bahagian Datuk, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Arab. Ada 4 lagi bahasa yang Datuk tak guna. Bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Mungkin dalam soalan akhir ni Datuk boleh guna tu. Lakin labudan natakalam bil lughatul awsat. So apa bahasa Melayu orang kata common denominator, bahasa Melayu common denominator apa? Kallimu sabda baginda Rasulullah SAW ala kudurin nas. So cakaplah dengan kadar yang orang boleh faham. Nanti kan cakap bahasa tu kotak menompat nanti kan. So sorry. Latin dah ada tadi Soalan yang terakhir terkait dengan apa yang Datuk sebut di part akhir tadi tentang bagaimana kita nak memudahkan waktu lokal punya komuniti. Jadi sesuai dengan apa yang sedang dirangka oleh yang berbahagia Timbalan Rektor dengan rakan-rakan fakulti dekan-dekan, kita tengah merangka suatu projek bangi ataupun kuis sebagai bandar ilmu, dan kita menyasarkan lokaliti dengan radius 5 km sekitar, untuk kita seolah-olah kuis ini menjadi pencetus kepada bandar ilmu di sekeliling. Jadi mohon pandangan daripada yang berbahagia Datuk bila kita sebut tentang bandar ilmu ni, apa yang sebenarnya yang kita boleh nak namakan sebagai bandar ilmu, dan bagaimana kita nak mendekatkan institusi ini dengan komuniti. Masya Allah. Ini soalan yang paling terbaik untuk saya. Sebabnya teman memang datang dari Madinatul Ilm, Oxford. Lakin asimatul ilm kama atibara ulama'una huna, di sana. Sebab memang people kalau di barat dan di sana dia kata the capital of knowledge is Oxford, more daripada makan akhar the other place. Tak boleh cakap pun talafus nama bandar tu. Datuk Rektor dah cakap. It's good luck, Interestingly, Cambridge dah haramkan lectures, we cannot have lectures like this. So Oxford belum lagi, just coming into the penggal. But anyway, thank you, because tadi saya dapat makan tengah hari dengan sahabat yang saya baru jumpa betul-betul. Tadi siapa? Dr. Farid Ravi, seorang mu'alaf daripada kaum India. Alhamdulillah, ulama, Masya Allah. Bukan saja mu'alaf lagi, kita kadang-kadang lupa orang mu'alaf ni bukan mu'alaf. Dia dah ulama pun masih panggil mu'alaf, tapi bagus. Dia Syekhul Mu'alaf di Selangor ni. Ketua dia bagi saya nombor dia, saya tengok gambar dia hantar. Dia tulis dengan gambar dia, ketua jawatankuasa Mu'alaf. Ini Syekhul Mu'alaf. Alhamdulillah. Jadi dia cerita kat saya tadi masa makan tengah hari sebelum solat zuhur, dia kagum dengan bandar Oxford, bandar ilmu. Kenapa? Turun-turun saja stesen kereta api, hadhihi jamiah. Inilah dia universiti. Universiti ni tak ada kampus, tak ada pagar, tak ada hudud, bukan RUU 322. Tak ada boundary. The city is the university. Bandar ilmu itu, bandar Oxford itu adalah universiti. Of course lah, adalah dia punya geographical features dia. InsyaAllah, now that teman ni belum jadi lagi warga kuis. Bila dah jadi warga kuis satu hari nanti, insyaAllah, takriban ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariban. So, bila jadi warga kuis satu hari nanti,
Tapi tak warga kuil pun tak apa juga, takrib dah ni. Bila dah ziarah ke London boleh main Oxford. Datang ziarah, insya-Allah I will show you around, boleh bagi you beyond Harry Potter tour pun. You know. So that bila saya nak tunjuk the geographical features of Oxford, dia ada satu sungai tu, the river Oxus, you know. So sungai tu dia ada bridge. The bridge is the tradisi, menurut tradisi, kalau beyond the bridge is the town. Before the bridge is the gown. Jadinya spesies-spesies yang ada di Oxford ni ada dua, townies and gownies basically. Ini macam apa ni, siapa cerita apa yang terkenal, science fiction writer yang terkenal, siapa nama, Jules Verne ni, dia cerita about dystopia, you know, orang duduk bawah tanah, orang duduk atas tanah, orang yang dapat ni kaya raya kat sini, you know that sort of story. Macam Tolkien, by the way, J.R.R. Tolkien is one of the alumni yang terkenal daripada Merton College, since we're talking about Merton College, you know. But the sungai ni dengan that bridge is the so-called hudud of the university. Jadi ada townies dengan gownies. Tetapi Oxford is such that structurally speaking, the whole city is apa maksudnya? Bandar tu sendiri memang dibinakan sebelah-sebelah, pondok ni, pondok tu, madrasah ni, madrasah tu. Jadi Merton College, lepas tu depan dia University College, sebelah dia University College, depan dia Queen's College. 30 college semua macam tu lah. Macam kalau macam saya, kalau you know, saya adik saya when we were in Indonesia for example, kalau pergi ziarah, you know, satu bandar Kediri, Jawa Timur, 2 jam daripada Surabaya. Yang ini asimatul ulum untuk ulama-ulama sana, pondok sana. Satu bandar tu ada 40-50 pondok, satu bandar. Jadi macam persis di Oxford, kalau you duduk mengaji dalam satu pondok, tengah mengaji tort atau jinayah, criminal law, you know, ini you're doing law, satu college in Oxford, kalau dah mengaji dengan tutorial dengan tok guru tu, duduk dalam bilik dengan Dr. Makno, katakan you're teaching apa, doktor? Arabic, alhamdulillah, mengaji bahasa Arab. Tiba keluar tak boleh nak i'rabkan jumlah ni, tak tahu macam mana i'rab jumlah ni. Jadi Dr. Makno kata, "Oh, you pergi college yang pondok yang sebelah ni, I tahu dia tulis textbook tentang macam mana nak meng'irabkan jumlah ni. You pergilah." Macam itulah Oxford. You boleh, you pergi college yang sebelah tu, you boleh cari tok guru yang boleh. Jadi the whole bandar dia bukannya ada campus. Rumah-rumah macam biasa. Tok guru duduk dalam rumah-rumah macam tu, macam pondok-pondok. Macam pondok lah. Tak ada pagar pun. Yang ada pagar antara college-college tu lah ada pagar. The development, evolusi dia macam tu. Jadi you boleh go to the other college, you boleh tanya soalan macam tu. Jadi the whole bandar jadi bandar ilmu macam tu. Sampai sekarang Oxford is like that. Jadi kerana dia kuat dia, apa dia punya secret kekuatan ni? Sebab as if you ada 36, 37 atau 38 university. Tiap-tiap universiti memang mengajarkan semua mata pelajaran. Sama macam di Kediri tu ada 40 pondok macam tu. So, you know, you tak boleh nak jawab soalan fiqh macam ni, you pergi, oh ni tu, you know, Kiai Hanan ni boleh jawab dengan soalan ni kot. Saya dah sampai tahap ilmu saya. Tok guru tu akan cakap. Itu dia. Khumul ulama kita. Sama macam Oxford is like that. But that is reflected by the geography of the bandar. They grow together with the town. Jadi kalau betul you nak buat bandar ilmu kat sini, sebenarnya ni bid'ah. At the moment dolalah untuk you. Kena transformasi minda jadi bid'ah hasanah kan. You bolehlah start lah ada kat rumah kedai kat mana kat luar ni. Rumah kedai tadi saya makan kat mana kedai mana pun saya dah lupa. Tapi every time saya duk risau, saya nak solat zuhur ni, boleh dapat tangkap jemaah iqamat ke? Boleh 5 minit je. Tapi saya nampak ni kat bandar ni. Nampak macam rumah kedai sana ni. Oh, universiti sebelah ni je. Okey. Jadi saya pun dah rasa macam dalam bandar ilmu dah. Walaupun di luar gate pekarangan College University Islam Selangor, dah rasa macam dah dalam College University Islam Selangor. Okey, alhamdulillah. Therefore what I'm trying to say is tabni'. Well, akhdhu bijadil aslah. You kena innovate sikit. Kalau then you need to start to do two things. One is secara zahir you can start to expand to go into the bandar. You know, mungkin dah faculty dah terlebih luar kat sini. You have some officers, some faculty yang mungkin ada di rumah kedai kat sini ke situ, so that you dah start masuk bandar. You know, seriously, Oxford is like that. Kalau tidak, tak ada integrasi.
Cumanya of course, macam Jules Verne punya novel ataupun H.G. Wells punya novel yang science fiction ni macam dystopia, apa, The Time Machine, dia cerita time machine dia kan, dia travel sampai dekat hujung cerita dia ada Morlocks dengan apa ke, seorang yang duduk dalam gua dan seorang yang duduk kat luar. Jadi yang seorang ni jadi hamba yang abdi, yang seorang ni jadi orang kaya. Itu kita kena jagalah. Kita kena make sure that bila perkembangan nak jadi bandar ilmu ni, daripada College University Islam Sains jadi pemangkinnya, catalyst untuk jadikan bandar ilmu ini, jangan ada unequal distribution nanti. Make sure the development should be hand in hand with the townies. You are the gownies. Macam di Oxford, you are the one yang duduk dekat before the river. Tapi secara hakikatnya memang akan ada itulah. You jadi elit lah nanti juga. Nak ke tak? Memang. Because you are the one yang bawa ekonomi penduduk bandar. Itu sebabnya kalau dalam sejarah Oxford, kalau you baca sejarah lama Oxford, beberapa kali memang ada Mei 13 kat situ. Maknanya riot kat situ 2-3 kali. Townies lawan dengan gownies. Because the townies feel like they are second class citizen. The gownies ni, the college pondok-pondok dia orang, madrasah dia orang, polis pun tak boleh masuk. Jurisdiction polis tu tak boleh masuk. Sekarang dah boleh baru-baru ni. To that point, dia orang punya independent. So when you develop, you must develop together with the bandar, hand in hand. Together with the Lord Mayor yang ada kat bandar ni. This is my advice. And make it like Oxford. Absolutely. You keluar je railway station ni, kat sini ada MRT ke, LRT ke? Tak ada, belum lagi. InsyaAllah. Commuter station. Alhamdulillah, commuter station. Commuter. Keluar-keluar ada commuter. Bandar ilmu. Apa? Kuis. Nanti insyaAllah yang ni Idris Shah punya bandar ke apa ke nanti. InsyaAllah. So, University Sultan Idris Shah. Amin. So, bandar University Sultan Idris Shah ni. So that you then develop. And you must integrate. So, sampai sekarang ni, because dulu-dulu ada Mei 13 almost every other year lah. Bergaduh townie dengan gownie. Townie ni selalu feel second. Because dia orang lah yang kerja dekat college-college yang jadi staff, kantin, staff, staff yang bersih-bersihkan, the college macam tu. Jadi of course lah, you boleh nampak the kind of so-called up class, lower class macam tu lah kan. So, sampai lah ni, they still maintain the tension of the townies and gownies. Walaupun sekarang memang dah tak ada sebab the gownies dah invade the townies pun, dah masuk ke kawasan townie pun, and townie pun dah masuk ke gownie juga, dah integrate, betul-betul integrate lah. Sampai sekarang dia orang ada tradisi boxing, annual boxing match between the townies and the gownies. Itu menunjukkan, itu yang saya suka, masya-Allah, benda macam ni, tengok budaya mereka. Seperti budaya Islam juga macam tu. Kita boleh learn tu rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Kita boleh raikan perbezaan kita dengan cara yang berhemat. Itu memang, saya memang yakin itu memang dari budaya Nusantara. Kita boleh buat banyak benda macam tu. Lapang dada tolak ansur. Alhamdulillah. Jadi saya doakan supaya bandar ilmu hasrat ini dijadikan satu kejayaan di mana saya difahamkan insya-Allah apa Majlis Agama Islam Selangor dah luluskan ataupun dah memang push for this project, together with your kerajaan of course, and something that I'm sure indeed Tuanku Sultan himself support this idea untuk jadikan bandar ni macam bandar Oxford. Tetapi kalau nak jadikan bandar ni macam bandar Oxford, kita kenalah ikut kelakuan dan perangai orang Oxford. Kita kena throw our bad habits. We must learn tu, bila nak fundraise untuk wakaf tu, kita kena sedar diri sikit and start dengan the local community. Of course, at the same time you can go for the big Tan Sris out there somewhere in Malaysia, tapi at the same time jangan lupakan community local ni. I think if you tak asingkan dan you tak tinggalkan local community, I think you will go far. Definitely. You work hand in hand with the local community. And itulah cara macam Rasulullah SAW bina Madinah pun. Daripada ground up that way. Whether they are Muslims or non-Muslims, you see, you work together insyaAllah, with that. So dengan ini kita akhiri majlis kita. Kalau saya diizinkan insyaAllah untuk mendoa supaya kita mohon insyaAllah ke hadrat ilahi supaya College University Islam Selangor diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan mulia yang Zulhijjah ini, di akhir tahun umat Islam ini menjelang tahun baru awal Muharram nanti, supaya kita buangkan our old habits daripada tahun ini dan kita mulakan insya-Allah dengan tahun yang baru yang akan datang dengan hasrat-hasrat baru kita insya-Allah. Terutama sekali dengan
doa dan dengan idealism dan dengan hasrat untuk jadikan universiti ini universiti wakaf 100%. Sekarang mungkin wakaf mungkin kosong atau 1%. Itu gap dia. Itu dia tangga-tangga kita, stairway to heaven yang kita kena lalui, insya-Allah. Dan juga hasrat kita untuk menjadikan Bandar Putra, Bandar Puteri dan Bandar Mahkota ini sebagai bandar ilmu, insya-Allah. Supaya inilah peninggalan kita dan warisan kita untuk anak-anak kita, insya-Allah. Supaya kita insaf sama-sama dan supaya kita berjaya sama-sama. Kita doakan supaya umat Islam berjaya, supaya terus menjadi obor dan suluh dan azhar dan pemangkin untuk menerangkan dunia ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri dzil hijjah wa'adahu Allahumma alaina sininan ba'di sinin ala ma tuhibbu wa tardahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jauhkanlah kami dari ilmu yang tak berguna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah ya rabbal alamin. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari di dunia ini sebagai bekalan untuk kami di akhirat kelak, sebagai hujah untuk kami. Janganlah jadikan ilmu-ilmu itu yang kami pelajari menjadi hujah yang akan menghukum kami di akhirat kelak. Allahumma tasiru ilmana hujjatan lana wala hujjatan la hujjatan alaina ya Allah fi yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Jadikanlah kami antara orang yang beramal. Janganlah jadikan kami antara orang yang pandai bercakap saja. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal amilin wa la taj'alna minal mutakallimin birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkanlah usia Duli Yang Mulia Raja Pemerintah Negeri ini, Tuanku Sultan Idris Shah Sharifuddin Idris Shah Sultan Selangor Darul Ihsan wa tawil umruhum al iman fil iman bil iman warzuqhu minal halal wa janibul haram. Semoga pemerintahan baginda terus berdaulat dan memerintah dengan adil dan saksama untuk maslahat rakyat jelata sekalian, di khususan li maslahati ahli Selangor Darul Ihsan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami, terutama sekali ibu-ibu kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami, adik-beradik kami, keluarga-keluarga kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan guru-guru kami juga, iaitu guru kami seperti ibu bapa kami juga. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami. Kami insan yang selalu berdosa, buat dosa. Kami taubat padamu ya Allah. Kami pulang balik padamu ya Allah. Kami hilang dan sesat ya Allah, dan kami mohon hidayahmu ya Allah. Ampunilah kami. Give us ya Allah always a second chance. Berikanlah kami peluang kedua dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pembelajaran kami, dalam jihad kami, dalam mujahadah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina wa ikhwanana wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman kana lahu haqqun alaina wa limuallimina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخرا يا الله, berilah kami petunjuk mengikut jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda yang bukan saja zahir bahkan juga yang batin, bukan saja sunnah baginda yang tersurat bahkan juga yang tersirat, dan jauhkanlah kami dari ajaran-ajaran sesat. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi salamah wa afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. تقبل الله ومنكم. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga ini dirahmati Allah insyaAllah, dan apa saja kesilapan semua dari saya
Saya mohon maaf kalau ada sesat dan tercela daripada bahasa saya, kalau tidak sampai pada hati-hati mereka semua, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berbahagia Datuk untuk kekal di situ. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Doktor atas pimpinan doa sebagai pengakhiran kepada program bicara ilmuwan, dan juga sebelum daripada itu terima kasih di atas perkongsian ilmu dan juga saranan-saranan yang telah diberikan daripada soalan-soalan yang kita ajukan. Mudah-mudahan menjadi panduan dan manfaat untuk kita bersama, dan insya-Allah mudah-mudahan ianya menjadi suatu bentuk pahala yang berterusan, ilmu yang tafa'um bihi. Amin. Dan pihak sebagai menghargai kehadiran yang berbahagia Datuk Doktor, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Rektor diiringi oleh Timbalan Rektor Akademi untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cenderahati kepada tetamu undangan kita. Books from Dr. Farid Rabi. The Chief of Mu'allaf. Syekhul Mu'allaf. Syekhul Mu'allaf. Antara salah satu bahasa saya kena masih lagi, pada saya malulah tak dapat belajar lagi, adalah bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Tapi anak sulung saya tengah mengaji bahasa Mandarin. Qabiltu hadiyatakum. InsyaAllah. Syukur kepada Allah. Thank you. Okay, dah. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Rektor, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Afifi, dan mohon untuk mengambil tempat di bawah untuk sesi penggambaran sebagai sesi akhir, dan kepada staf mohon untuk kekal berada dalam dewan.